Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali semula untuk kita belajar mata pelajaran tajwid tahun 3. InsyaAllah. Okey. Diminta untuk anak-anak duduk dalam keadaan yang tenang dan selesa. InsyaAllah. Dan anak-anak, Muallimah harap semua dalam keadaan baik dan sihat. InsyaAllah juga. Amin. Semoga kita dalam keadaan yang baik-baik saja dan sihat sejahtera. Amin ya Allah. Okey, kita akan belajar tajuk basmalah. Sebelum kita memulakan tajuk basmalah, diminta untuk semua baca doa memulakan pelajaran. Okey, sebelum baca doa pelajaran, kita istighfar dulu. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Okey, alhamdulillah. Selepas istighfar, baca doa. Okey, anak-anak, boleh terus selesai baca doa, terus buka buku tajwid, buku teks muka surat 27. Dan anak-anak boleh dengar video daripada Muallimah dan juga nota daripada Muallimah. Okey, kita akan belajar tajuk basmalah. Okey, kita akan belajar tajuk basmalah. Basmalah itu adalah perkataan daripada bismillah. Okey, basmalah adalah perkataan daripada bismillah. Kena ingat, okey, bismillahirrahmanirrahim. Yang biasa kamu baca tu adalah daripada basmalah ataupun orang panggil bismillah. Basmalah, bismillah adalah sama saja. Okey, tengok erti dia. Erti tu maksud dia, ya. Erti adalah maksud dia. Erti ialah ringkasan bagi kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Ringkasan, okey? Bukannya kamu kata kamu tulis balik Bismillah. Betul. Cumanya dia daripada ringkasan daripada kalimah. Ringkasan daripada kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Kiranya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah tu dengan nama Allah diambil ringkas untuk menjadi basmalah. Okey? Lafaz basmalah adalah lafaz dia yang kamu baca ni lah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim adalah lafaz bagi bismillah ataupun bagi basmalah. Orang panggil basmalah lah. Okey, basmalah. Bismillah dengan nama Allah. Ar-Rahmani yang maha pemurah. Ar-Rahim lagi maha penyayang. Itulah maksud dia. Lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Okey, itu adalah lafaz, bukannya erti. Lafaz. Kalau dia kata maksud basmalah adalah ringkasan bagi bismillah. Jelas? Ingat, lafaz yang kamu biasa sebut. Okey? Lafaz yang biasa kamu sebut adalah bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita akan belajar 3 cara bacaan basmalah di antara 2 surah. 3 cara, bukannya 4, bukannya 5, bukan. 3 cara dia. Okey, cara bacaan basmalah di antara 2 surah. Surah yang terakhir, lepas tu dia basmalah, kemudian surah awal yang pertama. Okey, cara yang pertama adalah berhenti pada akhir surah pertama dan juga basmalah, kemudian membaca awal surah yang kedua. Okey, yang pertama adalah kiranya kamu kena berhenti pada setiap tempat. Berhenti pada setiap tempat yang dibaca perlu berhenti. Okey, diwakaf pada setiap tempat. Okey, kiranya contoh yang Maklimah bagi adalah, okey, boleh tengok dekat sini. Okey, contoh yang pertama, wa min syarri hasidin idza hasad. Berhenti. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti juga. Kemudian baca Kul a'udzu birabbin nas. Berhenti pada setiap tempat. Ini adalah wakaf yang paling terbaik sekali. Kira bacaan paling tertil, perlu baca, berhenti dan juga berhenti dan berhenti. Bila ada tanda wakaf, berhenti saja. Tiada masalah. Okey, wakaf pada wakaf yang tertentulah. Contoh macam ada bentuk jim ataupun tanda wakaf yang terakhir bagi surah. Itu perlu baca berhenti. Okey, jangan lupa bila Muallimah tanda dekat sini dia ada baris tolak, maksudnya adalah wakaf. Wakaf tu adalah berhenti. Wakaf adalah berhenti. Itu maksud dia. Okey, untuk cara yang kedua, berhenti pada akhir surah pertama, kemudian membaca basmalah dan sambung dengan kedua surah. Okey, dia kata berhenti dulu pada akhir surah pertama. Okey, berhenti wakaf kan. Kemudian basmalah tu dia cantum dengan surah yang kedua. Okey, contoh dia. Okey.
Tengok. Wa min syarri hasidin idza hasad. Berhenti dulu. Kemudian baca basmalah dicantumkan dengan awal surah yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Sambung dengan Qul a'udzu birabbin nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Okey, yang ni betul. Minta maaf tadi maknanya kesilapan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Sambung terus. Tapi kena berhenti pada surah yang pertama tadi. Akhir surah yang pertama. Okey, ni berhenti. Kemudian basmalah dan juga awal surah yang kedua. Dia sambung. Okey, itu yang kedua. Okey, untuk yang ketiga pula. Menyambung akhir surah dengan basmalah dan awal surah kedua. Ini dia sambung daripada akhir surah pertama, kemudian dia sambung pada basmalah dan juga dia sambung juga kepada awal surah yang kedua. Kiranya dia sambung semua. Okey? Dia sambung semua. Contoh bacaan dia adalah, tengok. Wa min syarri hasidin idza hasada. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Sambung semua tersebut. Okey? Boleh? Faham? Okey, itu sahaja untuk 3 cara bacaan. Okey, cara bacaan yang dilarang. Bukan cara yang kamu patut ikut, tak? Ini cara bacaan yang dilarang. Tak boleh langsung. Okey? Cara dia menyambung akhir surah pertama dengan basmalah dan berhenti kemudian membaca awal surah kedua. Kiranya surah yang terakhir tadi kamu baca dengan basmalah. Tapi bila basmalah kamu berhenti. Lepas tu kamu baca surah yang kedua tu kamu baca lain. Maksud dia, Muallimah ulang, yang ni kamu akhir surah yang pertama dengan basmalah kamu sambung. Tapi bila masuk dekat basmalah, kamu berhenti ni. Basmalah ni kamu berhenti. Bila kamu nak masuk surah yang kedua, kamu baca asing. Basmalah dengan surah yang kedua ni asing. Jadinya salah, tak boleh. Sebab kamu berhenti dekat basmalah ni. Mengandalkan contoh maklimah. Sebabnya, minta maaf. Sebabnya kenapa tak boleh baca macam tu? Sebab atas faktornya, basmalah tak boleh baca di tengah-tengah macam ni. Okey? Faham? Setakat ni jelas ke? Kalau ada kekurangan daripada video maklimah ataupun tidak faham, boleh terus WhatsApp maklimah. Okey? Itu saja anak-anak. Terima kasih. Assalamualaikum.